Jom kita bincang jawapan untuk muka surat 13. Okey, untuk aktiviti ni, tujuan aktiviti adalah untuk memplot graf daripada set data yang diberi dalam analisa graf. Maksudnya kat sini eksperimen awak tak buat tapi dilakukan oleh orang lain. Dan kita tengok Farah menjalankan eksperimen dengan susunan radas yang tunjukkan darjah 1.10 untuk menyiasat hubungan antara daya dengan pemanjangan spring. Dapatan eksperimen ditunjukkan dalam jadual 1/5. Bantu Farah membuat rumusan penyiasatan mengenai eksperimen spring melalui analisis graf. Jalankan aktiviti ini secara berkumpulan. So, lah ni kita tak duduk dalam kelas, jadi awak kena sendirilah. Okey, lukiskan graf F melawan M. Okey, bila graf F melawan M, kita tulis tajuk graf. Graf F lawan X. Okey, bila tajuk graf F lawan X, apa yang disebut dulu iaitu F, dia duduk dekat part C sini. Okey, ambil pembaris garis dulu lurus. Cikgu tak ada mari lah, cikgu buat sengit-sengit ni. Apa jangan duk tiru cikgu buat sengit tau. Buat elok-elok lah. Cikgu tu dekat tab dia susah, dia sengit. Okey, garis bawah sekali. InsyaAllah lawa yang garisan. Okey. Apa yang kita nak tulis dekat part CY, apa kita tulis dekat part CY adalah yang kita sebut dulu F. So dekat sini, awak tulis situ F. Okey, apa dia F? F tu daya F daya. Okey, bukan huruf kecil ni, cikgu silap. Ni huruf besar, F besar. Daya huruf besar. Okay. So cikgu letak huruf besar kat sini. F. Dekat part CX pula, apa yang disebut kemudian? Yang disebut kemudian adalah X. So kita letak kat sini. Okey, point bila kita nak buat graf, awak kena catat point ni. Yang pertama, mesti nak kena garis kat tepi sekali dengan bawah sekali. Jangan masuk ke dalam. Ambil luar paling besar lah. Maksudnya kita akan guna maksimum dalam ni. Okey, yang pertama selepas kita dah garis tu kena tulis kuantiti fizik. Ni kita dah tulis dah F dengan X. Yang kedua, kita nak tulis unit dia. Okey, unit dekat part C kita boleh tengok pada jadual. Sini unit dia ialah Newton. So awak koma kat sini tulis Newton. Dan unit untuk part CX pula, tengok dekat jadual, X unit dia ialah cm. Macam tu. Okey, yang ketiga, kita nak buat skala. Bila nak buat skala, kita kena consider dua-dua. Okey. Jadi kita tengok untuk part CX dulu, iaitu F. Nilai yang paling besar sekali kat sini ialah 4. So 4. Dan tak semestinya kita guna gandaan dia bagi ni. Kita boleh guna gandaan kita sendiri. Dan kalau gandaan dia tu adalah gandaan sesuai, okey. Apa gandaan yang dikatakan sesuai? Gandaan yang kita boleh guna ialah jika dia bagi gandaan 1, gandaan 2, ataupun gandaan 5, ataupun yang titik puluhan yang berkait dengan dia lah. Macam 0.1, 0.2, 0.5, ataupun 10, 20, 30 macam tu. So dalam kes kita sekarang ni, kita boleh pilih 0.5, 1, 1.5, 2. So kita try tengok cukup tak? Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, kalau macam ni, kita baru guna separuh. Okey. Ataupun kalau awak guna dua-dua pun boleh. Ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Dan ni kita tanda kat sini. 0.5, 1.0, 1.5, 2.0. Okey, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0. Okey, untuk part CX pula yang paling besar sekali ialah 6.4. Kat sini kita ada 9 saja. So, setiap satu ni kita letak 1. Okey, ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia sampai 6 je. So, kita letak 7 tu maksimum je lah. Okey, itu yang seterusnya. Yang keempat dan yang kelima ialah bila awak plot dengan betul. Untuk ke semua plot ni. Okey, contohnya 0.5 dengan 0.8. So, kat mana 0.5 dengan 0.8? Sini 1. So, 0.8 adalah 4 titik ya. 4 titik. Jadi, kat sinilah kita akan pangkah. InsyaAllah. Susah pula nak guna baik. Okey. Lepas tu 1 pula dengan 1.6. 1 dengan 1.6. So, dia duduk kat kotak ketiga. Kemudian 1.5 dengan 2.4. 1.5 dengan 2.4. Kotak kedua selepas nombor 2. Okey. 2.0 dengan 3.2. Okey. 2.0 dengan 3.2 kat sini. Next. 2.5 dengan 4.
Okey, 2.5 dengan 4. Kemudian 3.0 dengan 4.8. 4.8 maksudnya 4 kotak selepas nombor 4. Dan 3.5 dengan 5.6. 3.5 dengan 5.6. Dan 4 dengan 6.4. 4 ni dengan 6.4. So, 2 kotak. Okay. Bila kita dapat macam ni, kita dah dapat dah ke semua plot yang betul. Yang keenam ialah awak pilih satu garisan yang terbaik. Garisan terbaik tu kan kita belajar tadi. Dia boleh kena pada titik yang banyak lah. Dan tak semestinya kena pada asalan. Tapi secara logiknya ni, awak letak pembaris. Okay, awak letak pembaris, awak akan garis lah. So, bila kita garis, kita akan dapat semua kena. Cikgu buat tak boleh sebab cikgu tak ada pembaris. Cikgu tak ada apps sesuai untuk nak guna pembaris. Awak try dan awak boleh dapat semua titik lah. So, poin ketujuh ialah bila awak gunakan 50% daripada skala yang ada di paksi X dan paksi Y. Okey. Di sini cikgu bagi satu graf yang cikgu dah lukis di autograph. So, kita akan sambung lagi analisa graf menggunakan graf yang ni lah. Mungkin nak compare yang cikgu lukis atas tablet tadi tu tak cantik lah. Yang ni cantik sebab dia punya plot tu lebih jitu. Okay, jom kita jawab soalan yang pertama. Nyatakan hubungan antara F dan X. Kalau kita tengok kat sini, kena pada asalan. So, bila kena pada asalan, jadi apa nama hubungan dia? Nak tengok kat mana? Tengok pada asalan ni. Dia kena pada kosong lah. Maksudnya dia kena kat sini. Jadi kita akan jawab untuk soalan nombor 3A. F berkadar terus dengan X. Soalan B, hitung kecerunan. So, apakah langkah pertama nak kena buat kecerunan ni? Untuk kecerunan, langkah pertama, kita kena lukis segitiga. Yang kedua, masukkan formula. Okay. Untuk poin kedua, kena masukkan formula. Dan yang ketiga, jawapan berserta dengan unit. So, kita carilah satu nilai segitiga yang paling besar lah. So, awak akan lukis segitiga tu. Tiga-tiga sisi dia kita akan tanda. Kalau awak ada pensel warna, guna pensel warna lah. Okay, ni adalah segitiga untuk kecerunan. Okay, yang kedua cikgu akan label dia. Cikgu label dekat sini sebagai ni ni. X1, Y1 nilai dia adalah 0,0. Manakala hak atas ni adalah X2, Y2. Okay, kat bawah ni adalah 6.4. Dan atas pula adalah 4.0. Okay. So, cikgu masukkan dalam formula kecerunan. Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1 sama dengan 4 tolak 0 bahagi dengan 6.4 tolak 0. Okay, unit yang duduk dekat paksi Y. Okay, unit tadi F Newton lah. Tengok balik kat atas ni. Atas. Cikgu dah potong tinggal pendek. Ni F Newton. Yang ni unit dia cm. So, kat atas ni Y, awak letak N. Bawah tu awak letak cm. Okay. So, tekan kalkulator 4 bahagi 6.4. Okay, itu adalah jawapan dia. Bagi jawapan dalam titik perpuluhan. Dalam titik perpuluhan. Tekan kalkulator. N, cm, negatif 1. Okay, soalan C. Samaan yang menghubung kait F dan X ialah F sama Kx iaitu K ialah pemalar daya bagi spring. Tentukan nilai K dalam unit SI. So, kalau kita perhatikan kat sini, dia punya persamaan dia sepatutnya adalah Y sama dengan MX. Sebab apa? Sebab tak ada pintasan pada paksi Y. So, kalau Y sama dengan MX, Y ni adalah kuantiti fizik yang duduk di paksi Y. Kuantiti fizik dia adalah F. X pula adalah kuantiti fizik yang duduk dekat paksi X. X lah. Ni kita tengok ni. So, dia X. Kebetulan sama lah. Dia punya kuantiti fizik dengan paksi dia X. M pula adalah kecerunan. Jadi, K ni sebenarnya mewakili kecerunan. Jadi, siapa yang dah dapat nilai ni nanti, nilai yang cikgu sorok kira pada kalkulator tu, yang tu adalah nilai K.
Okey, soalan D. Luas di bawah graf mewakili kerja yang dilakukan untuk meregangkan spring. Tentukan kerja yang diperlukan untuk meregang spring sebanyak 5 cm. So, sampai setakat ni je lah kita cari. Cikgu guna pensel warna lain. Nak bagi nampak. Ni kawasan Allah guna hijau. Guna biru. Okey, ni adalah kawasan awak nak cari kerja yang dilakukan. So, dia kata sampai 5 cm kan. So, awak akan cari luas di bawah graf untuk kawasan ni lah. Okey, ni segitiga kan. So, bila segitiga, awak kena awak kena guna formula. A tu area sama dengan setengah darab panjang darab lebar. So, setengah darab panjang kita kat sini ialah 3.0 Newton darab dengan lebar dia 5. Siapa cikgu dapat tadi? Sorry. Bila 5, dia bukan 3 3 something ni. 3.1. Okey, bagi kat sini. 3.1 Newton darab dengan lebar dia 6.4 cm. So, tekan kalkulator setengah darab 3.1 darab 6.4 cm. Jawapan dia nanti unit dia NCM. Okey, try yang tu dulu. Okey, kita tengok balik Kalau tadi awak dah cari kecerunan, awak dapat berapa nilai? Okey, tolong tekan kalkulator tadi. Ikut kecerunan yang cikgu dapat 0.625. Okey. Awak try check betul ke tak? Kalau awak masukkan dalam formula tadi, awak dapat 6.25. Okey. So, bila 6.25, unit tadi Newton, cm, negatif 1. So, bila nak kita cari nilai K ialah sama dengan kecerunan. So, jawapan untuk B dan C sama. Untuk D tadi, luas di bawah graf, tekan kalkulator, setengah darab 3.1 darab 5 kan. So, jawapan dia 9.92. Awak kira tengok betul tak? 9.92, unit dia Newton cm. Tentukan nilai F apabila X sama dengan 3.5 cm. Okey, apabila X sama dengan 3.5 cm, kita boleh buat unjuran di dalam ni lah. Di sini ada tempat 3.5. Ya Allah, saya ingat atas. Okay, 3.5 kat sini. Bila X sama dengan 3.5, so awak tengok balik yang ni awak akan dapat 2.1 Kita dapat 2.1 Newton. Ramalkan nilai X apabila F sama dengan 5. So, kalau kita tengok kat sini, nilai F kita tu ada sampai 4 saja. So, kalau kat sini 4.5. Atas dia 5. So, dekat sini lah awak akan buat ekstrapolasi. Make sure awak garis dulu. Kat ni bagi habis. Okay. Kita garis dulu bagi habis. Kita buat ekstrapolasi kat dia. Bagi kena betul-betul lah lurus. So, yang ni bila kena, awak akan unjur ke bawah. Okay, buat lurusan sampai ke bawah macam tu. Kat mana yang kena tu, awak kena baca lah. So, kena dekat 8.1 ke 8.2 ke. Okay, atas awak punya graf. So, kalau cikgu dapat 8.1 cm. Itulah. Jom kita jawab soalan latihan formatif 1.2. Graf memainkan peranan yang penting dalam penjelasan saintifik. Apakah kegunaan graf? So, graf ni kita boleh tentukan hubungan. Yang kedua, kita boleh menyatakan kita boleh buat ramalan. Okay? Kita boleh analisa graf, kita boleh cari kecerunan, kita boleh dapatkan kuantiti fizik daripada graf tu sama ada dalam luas dia ataupun dalam kecerunan dia. Okay, awak rujuk balik nota kita yang tadi Terangkan perkara-perkara utama dalam proses membuat graf. Okay, pertama sekali kita kena tahu dulu kuantiti fizik yang duduk dekat pasti X, pasti Y. Kemudian kita kena tahu dia punya unit. Lagi kita kena tahu nak guna skala yang macam mana. Cikgu dah sebut dah skala dia mesti skala 1, 2 atau 5 gandaan tu. Kemudian kita kena plot dengan tepat. Kemudian kita akan pilih satu garisan lurus yang paling sesuai lah, penyesuaian terbaik. Dan yang ketujuh, kita dah gunakan 50% daripada skala utama graf. Okay, soalan nombor 2. Pelajar menunjukkan graf yang dihasilkan dalam satu kajian yang menyiasat hubungan antara isi padu V dengan suhu
theta bagi satu gas berjisim tetap. Berdasarkan graf yang diberikan, jawab soalan-soalan berikut. Apakah yang berlaku kepada V apabila theta bertambah? So, V jadi apa bila theta bertambah? Kalau kita tengok dalam graf ni, dia makin naik. Bila kecurahan dia positif, maksudnya V pun bertambah lah. Okay, V bertambah apabila theta bertambah. Okay, tentukan nilai theta apabila isi padunya sifar. Isi padu sifar kat mana? Sini bukan isi padu sifar. Sini isi padu 10. Sebab nak cari isi padu sifar, maksudnya kita nak cari bila paksi Y dia jadi kosong. So, awak kena ambil pembaris garis betul-betul kena kat mana. Okay, kena dekat mana. So, bila kita garis, bila dia kena kat situ, itu adalah menunjukkan tempat di mana isi padu dia sifar. Okay, awak tarik. Macam tu. Sampai awak jumpa lah kat mana yang awak jumpa tu. So, cikgu jumpa dekat 270 darjah negatif 270 darjah Celsius. Okay, ambil bacaan yang kat sini ya. Tentukan nilai V apabila theta sama dengan 300 darjah Celsius. So, 300 kat sini tak ada. Awak kena buat apa? Buat ekstrapolasi pula. Tarik. InsyaAllah. Okay, tarik bagi dia lebih lah. So, kita pun buat unjuran. Berarti kat sini dapat berapa? Okay. Tengok awak dapat berapa. So, kalau dapat 21, kita tulis 21 lah. 21 cm kuasa 3. So, awak akan buat tu dengan lebih precise guna awak punya latihan yang awak dah beri. Okay.